Mula-mula sekali dia duk ayat pasal ada persoalan dan jawapan. Jenis ayat dia lah, jenis ayat dia persoalan dengan jawapan. Soalan dia, mengapakah ahli falsafah mula menanyakan tentang tabiat hakikiyah, tentang apa dia? Naluri sebenar perbuatan manusia. Gitu. Perbuatan manusia ni lagu mana sebenarnya? Dia boleh pilih ke dia tak boleh pilih? Gitu. Jadi apa kata jawapan dia? Soalan saat ni tu menunjukkan ataupun mengisyaratkan bahawasanya manusia ni dia boleh membezakan antara dua jenis perbuatan yang terhasil daripada tingkah laku, daripada gaya hidup dia lah, daripada cara dia. Bahagian yang pertama ialah perbuatan manusia yang dianggap dia bebas untuk melakukannya. Dia bebas untuk apa ni kita kata mumarasah, untuk nak pilih lah, nak buat, nak tidak buat, gitu. Buat tak buat gitu. Ataupun adamul qiyam bihi, ataupun tidak mahu buat bimahdi ikhtiyarihi, semata-mata kerana pilihannya. Satu bahagian lagi ialah perbuatan yang manusia dapati dirinya terpaksa dan juga terpaksa juga sebenarnya, muttarran, tertekan, terpaksa. Mujbir tu pun lebih ke itu juga. Terpaksa jugalah, dua-duanya terpaksa. Perbuatan yang manusia dapati dirinya terpaksa melakukannya, terpaksa menunaikannya, terpaksa bertindak dengan cara tertentu, dan dia tidak mampu untuk membuat apa-apa pilihan daripada apa dia, perbuatan yang terpaksanya saat ni itulah. Jadi daripada sini ahli falsafah mula menanyakan tentang naluri semula jadi dan juga tentang hakikat perbuatan manusia, iaitu adakah manusia ni bebas ataupun manusia ini terpaksa sebenarnya. Gitu. Soalan dia. Bezakan antara dua konsep Jabariyah dan Hatmiyah. Maknanya terpaksa dan bebas. Gitu. Imperatif dan juga deterministik. Gitulah supaya kita belajar sebelum ni. Jadi beza antara dua tu, makna dia mula-mula sekali lah. Makna Jabariyah itu, Jabariyah sulukul insan tu lah, iaitu al-iradatul akilah lil insan ajizatun. Maknanya kehendak manusia, kehendak yang bijaksana manusia tu tidak mampu untuk memilih ataupun untuk menentukan sesuatu gambar-gambar lah, tahakum, memberikan keputusan dalam perbuatan-perbuatan tuannya, tuan iradah saat ni itu. Dan iradah itu, kehendak saat ni itu tidak mampu untuk taujihi majral ahdas, tidak mampu untuk apa dia, memberikan option ataupun memberikan kita kata jalan lain untuk berlakunya sesuatu fenomena tu, sesuatu peristiwa. Kehendaknya tidak mampu menghasilkan jalan lain berlakunya peristiwa itu. Dan kehidupan manusia hanya bergantung ataupun tunduklah, kita kata tunduk ataupun bergantung kepada muassirat kharijah, kepada
pemberi kesan yang luar. Mu'assirat kepada kesan-kesan luaran. Kepada kesan-kesan luaran daripada iradah manusia. Kehidupan manusia hanya kena patuh dan tunduk kepada kesan-kesan luaran daripada kehendak manusia, dan ini semua mengisyaratkan kepada kuasa Allah Ta'ala, kuasa Tuhan lah, gitu. Ataupun zurufil mujtami', ataupun apa dia kita kata, situasi masyarakat ataupun naluri semula jadi. Gitu. Maknanya kalau Allah Ta'ala takdir dia jadi lagu tu lah. Kalau masyarakat yang dia lahirnya lagu tu, maka lagu tu lah jadinya. Kalau dia dilahirkan dalam keadaan semula jadinya, berada di tempat salji contohnya, maka lagu tu lah keadaan dia. Okay. Waktu makna Jabariyah. Makna selagi Hatimiyah tu pula, dikatakan Hatimiyah ini kepada alam tabi'i. Maknanya alam semula jadi ni lah. Iaitu setiap fenomena semula jadi yang berkait dengan syarat-syarat yang tertentu tahtamu hudusuha, yang mana apa dia ni, kewujudannya itu secara mestinya datang dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Maknanya kalau cukup syarat-syarat saat ni, maka fa'innahu yumkinu tanabbu' bidarurati hudusi zahirat. Maka dia semestinya juga akan ada mengikut ramalannya dari semula jadinya, dengan adanya fenomena-fenomena saat ni, jadi ada benda tu. Gitu. Jadi payah sikit nak terjemah dia tu. Contoh dia, apabila cukup iza tawafarat, apabila adalah, bila cukup syarat maknanya. Contohnya ada kepanasan. Maka daripada adanya kepanasan saat ni, cukup syarat itu, maka berlakulah secara mestinya apa dia? Pengembangan satu bahan logam. Gitu. Besi-besi jadi mengembang kerana cukup syarat dia, iaitu ada kepanasan. Maknanya benda yang berlaku di alam ini, dia berlaku kalau cukup syarat dia. Kalau maknanya kita kata kita tidak mahu mengubah sesuatu benda, maka tidak berubahlah sesuatu benda. Tidak bermakna benda tu memang tidak boleh diubah, tapi kita tidak merealisasikan syarat-syarat dia. Gitu. Jadi sekali lagi, setiap fenomena semula jadi yang berkait dengan syarat-syarat tertentu, kira-kiranya pasti akan berlaku dalam bentuk-bentuk tertentu kalau cukup syarat dia. Gitu. Contohnya orang kata gini. Contoh yang lain. Kalau nak boleh anak yang berkulit gelap, maka berkahwinlah dengan pasangan yang berkulit gelap. Gitu contoh dia. Nampak ke tak contohnya tu? Kau kecil lah je. Okay. Ni contoh Hatimiyah lah ni. Contoh Hatimiyah. Maknanya kalau kita nak sesuatu benda, iradah tu ada, kita boleh dapatkannya dengan kita mencukupkan syarat-syaratnya. Syarat nak dapat anak yang berkulit gelap, kena pasangan yang berkulit gelap, atau kita sendiri tu berkulit gelap. Gitu.
Jadi kehendak saat ni ada. Kehendak saat ni boleh direalisasikan dengan cara cukup syarat dia. Gitu. Bentar. Mana dah? Tanya dah. Okey. Jadi gitu. Sesuatu fenomena yang kiranya akan berlaku kalau cukup syarat-syarat dia. Hak ni maknanya kehendak manusia tidak mampu untuk membuat pilihan. Dan juga bergantung kepada sebab musabab kepada dia lah. Okey. Itu adalah dua pembahagian dari sudut yang berlainan. Lepas tu ni ada soalan lagi. Soalan lebih kurang lah. Sebutkan ataupun jangan sebut tindakan manusia ini terpaksa. Ataupun jangan sebut tindakan manusia ini bebas. Tak apalah. Ini yang lain. Soalan seterusnya. Bezakan antara dalil kewujudan Jabariyah dan dalil kewujudan Hurriyah daripada sudut jasmani. Okey, dia kata ni. Tengok pada tubuh diri kamu sendiri, kamu akan dapat tengok dawa fitriyah awaliyah. Maknanya dorongan semula jadi yang utama yang mesti ada pada manusia liisbaiha, maknanya untuk mengenyangkannya. Untuk mengenyangkannya, memuaskan hatinya. Contohnya apa dia? Lapar, dia kata. Lapar ni boleh ke kita kawal? Kita kata tak usah lapar hari ni, lepas tu jadi tak lapar. Lapar tu tak jadi mari. Boleh ke? Dia kata tak boleh. Hak tu hak semula jadi, naluri dorongan semula jadi yang memang ada pada manusia untuk memenuhi keperluan manusia. Contoh lain, adanya nafsu contohnya. Ataupun adanya dahaga. Adanya rasa nak berteduh contohnya. Adanya rasa nak hidup. Nombor dua ialah perbuatan kehendak manusia. Al-af'alul iradiyah ataupun munakisah yang berlaku duna iradatin. Perbuatan yang boleh dibuat dengan kehendak kita. Ataupun perbuatan yang munakis maknanya merupakan tindak balas. Tindak balas. Tulis kan? Tindak balas. Perbuatan yang boleh kita lakukan secara kehendak, secara dipanggil voluntary, sukarela, dan boleh juga berlaku secara tindak balas yang kita panggil ia berlaku tidak dengan kehendak kita. Contohnya, apa dia? Kita jadi ighlaqul ain. Ni moga apa dia ni? Passing font ataupun kod dia lah, cara dia nulis tu. Titik mana titik tu jadi nampak macam ngahor kita passing dia. Ta'arud jadi gitu saja. Tak apalah. Contohnya ialah mata kita jadi pejam bila ada orang suluh lampu yang terang ke arah mata kita. Mata kita jadi pejam. Apa dia? Maknanya macam ngahok naluri dalam diri kita tu lah yang kita memanglah boleh kalau kita nak pejam mata saja. Tu nak tidur tu kena pejamlah mata. Tapi kalau hot jadi sendiri tu. Hot jadi sendiri. Macam contohnya saat ni tu lah. Orang suluh lampu kita jadi pejam. Ataupun orang tiup ke? Orang tiup angin ke arah mata kita. Kita jadi pejam mata. Ataupun berangin kuat ke? Kita nampak orang lepas pasir ke arah mata kita ke? Mata kita pun jadi tutup. Dengan tangan-tangan kita sekali. Jadi gerak kita takut masuk pasir dalam mata. Sebab apa jadi gitu? Kita tidak nak pun. Jadi sendiri. Jadi sendiri tu maknanya Jabariyah lah tu.
Yang ketiganya sifat-sifat dan penyakit-penyakit yang diwarisi. Yang kita tidak boleh ada, kita tidak ada la dakhla lana. Kita tiada peranan dalam memilih ataupun menentukan. Okey. Benda-benda yang kita tak boleh pilih lah. Benda-benda tak boleh kita pilih. Contohnya, muka kita ke, penyakit yang kita ada ke, sifat kita, sifat yang diambil daripada ibu bapa kita ke. Waktu kita tak boleh nak pilih. La dakhla lana, maknanya kita tak masuk nak pilih lah. Macam seolah-olahnya, ini secara majas lah ni, ayat secara majas. Seolah-olahnya, apa dia? Orang yang duduk bicara dalam bilik, nak menentukan muka kita jadi lagu mana. Kita nak masuk, dia tak boleh masuk. Gitulah lebih kurangnya. La dakhla lana, kita tak boleh masuk. Tidak mempunyai peranan. Tak boleh nak tukar. Itu, apa dia ni? Dalam tubuh kita, kita nampak tengok, bahawasanya kita ni tak boleh nak pilih. Ni pula kebebasan yang kita boleh tengok dalam tubuh kita. Yang pertama sekalinya, aksariyatul af'al al-iradiyah. Kebanyakan perbuatan yang kita boleh buat secara sukarela lah. Secara ikut kehendak kita nak buat tak boleh buat. Contohnya, pergerakan anggota tubuh kita. Bersesuaian dengan perbuatan apa dia? Iradiyah. Kehendak saat itulah. Macam contohnya lapar. Ataupun apa dia? Atos. Maknanya dahaga. Adalah bukti kepada kebebasan manusia kerana ia membolehkan manusia untuk pilih nak makan apa dia, nak minum apa dia, nak buat lagu mana, nak curi orang lain ke, nak buat sendiri ke, nak cari sendiri ke, gitu. Jadi saat ni tu ada dorongan saat ni, tapi kebolehan kita untuk nak buat lagu mana tu, nak gerak lagu mana. Gitulah. Adanya nafsu, tapi kita boleh pilih untuk tidak berzina contohnya. Hak tu adalah pilihan. Adanya kebebasan. Nombor 2, adamul khudu' at-tam likuyudil marad wa ilajihi. Maknanya kita tidaklah sepenuhnya terpaksa patuh kepada penyakit-penyakit dan juga masalah-masalah dia lah. Gitu. Maknanya ada sahaja orang yang tidak kena penyakit yang ibu bapa dia ada, tidaklah juga perlu bersusah payah untuk menyembuhkannya. Dia tak kena pun. Saya panggil dia mempunyai genetik datuk nenek dia. Ayah dia tak ada, mak dia pun tak ada. Ada datuk nenek dia. Ada juga lagu tu. Ada juga orang pakai tak ada selalu. Tak ada selalu. Lagu mana tu maknanya gitulah. Ada. Ni kau salah terjemah. Gini, maknanya tidaklah penuhnya kena patuh kepada penyakit-penyakit yang menghalangnya dan tidaklah sepenuhnya kena patuh kepada pengubatannya. Gitu. Boleh buat gol lain lagi lah. Boleh buat gol lain lagi. Maknanya walaupun ada penyakit tu boleh disembuhkan. Lepas tu soalan seterusnya. Nyatakan beza Jabariyah dan Hurriyah dalam, kita panggil dalam jiwa kita. Maksudnya ni dalam tubuh kita. Itu dalam tubuh kita tu, kalau kita sakit, tidaklah bermakna kita sakit tak boleh ubah dah, boleh ubah lagi. Itu ada orang yang dia sakit sejak daripada kecil, lepas tu dia berubat. Bila besarnya jadi apa dia? Sihat molek lah. Macam ada dalam YouTube tu banyak macam-macam lah videonya. Ada orang yang sepanjang hidupnya dia tak pernah boleh mendengar. Lepas tu dia pun jadi boleh mendengar dan macam-macam lagi. Okey. Seterusnya.
Maknanya boleh berubah lah. Boleh berubah. Okay. Ada ikhtiar. Tidak kata dia cacat tu pakai biar cacat gitu. Tak lah. Dalil nafsi. Maknanya daripada diri kita. Nombor satunya, suluk. Gaya hidup yang yansha'u an masyairil fardi duna iradatin minhu mislul irtijaf asna al-khawf. Irtijaf asna al-khawf. Contohnya, tingkah laku ataupun gaya ataupun cara tertentu yang berlaku, yang terhasil daripada apa dia? Seseorang itu satu tingkah laku yang terhasil disebabkan oleh masyairul fard, disebabkan oleh emosi dan juga perasaan seseorang itu, bukan kerana kehendaknya. Kalau kita panggil orang emosional lah, orang emosional, orang yang bertindak semata-mata kerana emosinya. Okay. Contohnya, apa dia? Dia jadi getar bila takut. Itu. Contohnya ialah tergetar-getar ketika takut. Hak tu adalah yang tidak boleh dikawal lah. Yang tidak boleh dikawal. Ada orang yang boleh kawal, tak apa. Ada yang tidak boleh kawal yang jadi gitu tu, jadilah. Kalau kita kata orang Tina kat, pesen berakhir nepik contohnya. Pesen berakhir nepik. Orang pun nepik aja. Nombor dua, suluk murtabit bihalatit tafa'ul wa tasya'um. Maknanya cara yang berkait dengan keadaan-keadaan tafa'ul dan tasya'um. Tafa'ul tu maknanya sempurna baik lah. Tasya'um tu maknanya tidak sempurna baik, sempurna buruk. Gitu. Maknanya apa ni? Kalau kita panggil tindakan-tindakan yang berkait dengan optimistik ataupun pesimistiknya seseorang. Gitu. Jadi tindakan-tindakan yang mana kalau seseorang itu dia optimistik, dia akan jadi gitu. Kalau orang itu dia pesimistik maknanya negatif lah. Orang yang fikiran dia negatif, perbuatan dia pun jadi negatif juga. Apa lagu tu tak tahu, tapi jadi lagu tu. Orang yang positif sama, dia perbuatan dia pun jadi positif juga. Gitu. Jadi waktu dengan kehendak dia kan tak jadi sendiri. Jadi sendiri. Lepas tu nombor 3, syu'ur bil ajaz. Rasa lemah bila berhadapan dengan fenomena ataupun kejadian bencana alam yang besar-besar lah. Gitu. Merasai kelemahan diri di hadapan bencana alam. Maknanya walaupun kita berasa kita boleh ubah macam-macam dalam hidup kita, bila mari bencana alam, tak boleh buat apa-apa dah lah. Gini. Jadi adanya rasa kita tak boleh buat apa-apa. Adanya rasa kita tidak mampu mengubah apa dia. Contohnya arah air tsunami yang nak menimpa kita, ataupun nak mengubah arah puting beliung yang angin tawar lah maknanya, yang menuju ke arah kita. Lepas tu dalil wujud hurriyah pula. Ni dalil diri kita. Contoh yang pertama, saitaratul insan. Saitarah tu maknanya kebolehan manusia untuk mengawal perbuatan-perbuatannya. Okey. Apa dia kita panggil? Penguasaan, kawalan. Itulah kawalan. Kawalan manusia terhadap perbuatan-perbuatannya mengikut ragbah dia lah. Maknanya hak mana dia nak, hak mana dia tak si, hak mana dia benci, hak mana dia suka.
Wa annana natahammalu mas'uliyataha wa annana numliku iradatin hurratin ala anna apa ni? Ala an nakhtara au la nakhtara. Kita menanggung ataupun kita kata kita bertanggungjawab terhadap tingkah laku. Mas'uliyah dia lah, tanggungjawab ada. Dan juga kita boleh ataupun bebas nak pilih atau tidak pilih. Gitu. Jadi kita ada kemampuan untuk kawal sesuatu benda tu. Nak buat, tak si buat. Ataupun nak pilih, tak si pilih. Nak menanggungjawab. Nak bertanggungjawab ataupun tak si bertanggungjawab. Contohnya, orang suruh kita jadi driver. Kita pun kata, tak berasa yakin hari ni. Takut babah kat si, tak tidur lagi. Sekejap malam, suruh orang lain. Maknanya kita pilih untuk tidak mahu bertanggungjawab menjadi driver contohnya. Kita ada kawalan lah, ada kawalan. Ada kebebasan nak pilih ke, tak si pilih ke, nak duduk saja, nak duduk tengah ke, yang boleh berlaku. Nombor 2, nansibulil akhirin af'alahum wa nahmiluhum mas'uliyataha. Maknanya kita boleh royak orang ni jom buat. Kita boleh royak dia yang bertanggungjawab kalau dia buat. Wa hadza qa'imun 'ala iftiradin badihi annal insan yatamatta'u bi iradatin hurratin. Ni maknanya kita boleh kaitkan perbuatan pada seseorang. Kita boleh bertanggungjawab kan seseorang dengan tindakan dia. Ni dengan kita mengandaikan secara mudahnya bahawasanya manusia apa dia? Merasai nikmat kebebasan kehendaknya. Gitu. Kita boleh kata dia bertanggungjawab kerana dia bebas untuk menikmati. Kerana dia menikmati kebebasan kehendak dia. Manusia yatamatta'u bi iradati hurratin. Manusia ni maknanya gini. Seseorang manusia yang terpaksa makan sesuatu benda tidak dianggap dia menikmatinya seperti kecil. Gini. Seorang manusia yang terpaksa makan sesuatu benda tidak dianggap dia menikmatinya seperti manusia yang apa ni? Sengaja pilih untuk memakan sesuatu benda yang sama. Gitu. Dia dianggap sedang menikmatinya. Gitu. Contohnya ialah apa dia? Kalau orang tu dia makan sesuatu benda lah. Dia makan apa dia? Dia makan nasi contohnya. Dia makan nasi. Jadi kalau dia sendiri dipilih dia makan nasi, biasanya dia lebih suka, lebih menikmati daripada dia sendiri apa dah dipaksa oleh orang lain untuk makan benda yang sama. Gitu. Jadi paksa saat ni tu menyebabkan dia berasa tidak nikmat. Gitu. Paksa tu menyebabkan dia berasa tidak nikmat.
Serupa dengan tidak ada pilihan lah. Serupa dengan tidak ada pilihan. Contohnya gini. Contohnya, kita nak makan satu roti ni. Tapi orang duk paksa kita makan. Kita jadi rasa hilang nikmat makan tu. Gitulah lebih kurangnya. Kadang-kadang ada lah jadi kadang-kadang tak pun. Jadi gitulah lebih kurangnya. Jadi kita nak buat sesuatu benda pun lagu tu juga. Kita buat tu kalau dengan kita sendiri nak buat, kita jadi lebih berasa nikmat lagi daripada orang lain paksa kita buat. Contoh mudahnya, ada orang bubuh dalam internet. Meme dalam internet. Apa dia? Mengemas bilik, mengemas rumah lah. Mengemas rumah. Secara sukarela. Apa dia? Bahagia. Dan positif. Mengemas rumah setelah kena ngepek kepada kena ngepek dari ibu bapa. Maknanya tertekan dan negatif. Gitu. Jadi apa mari perasaan negatif saat ni tu, kalau benda tu lah, cuma kita dipaksa. Gitu. Maknanya kebebasan saat ni tu memberikan nikmat juga. Kebebasan saat ni memberikan nikmat juga. Kau ada orang yang tidak berasa lagu tu? Kau lupa je belaka. Lupa je. Lupa ya? Lupa tak apa. Adalah, ada yang tidak berapa gini. Jadi biasanya kalau orang yang merasa gini, biasanya dia adalah orang yang bebas berkehendak. Kalau orang yang tidak pernah bebas berkehendak, boleh jadi dia tak berasa pun benda tu. Kadang-kadang gitulah. Orang-orang yang apa dia? Dilahirkan dengan apa ni? Dengan keadaan terpaksa, tertekan dan juga ibu bapanya terlalu terik dan kemah sangat. Jadi kadang-kadang orang apa ni, kanak-kanak tu berasa tidak bebas langsung. Jadi payah pula. Jadi ada masalah lain pula lah. Masalah apa dia? Macam contohnya, jadi ada gini sebenarnya nak cerita lah lebih kurang ni. Ada juga orang tu apa dia, ibu bapa dia lah, dia terlalu strict sangat dengan anak dia sampai anak dia tu jadi tekan. Jadi bila pergi ke tempat lain, anak dia tu jadi kubai paksi. Di rumah dia cuci molek. Di rumah dia tu cuci molek. Tidak ada apa-apa, siapa pun tak ada. Tapi bila anak dia pergi lain, tak ada mak dia tu, jadi kubai lambai, tak tahu apa. Okay. Maknanya dengan dia berada dalam tekanan dan paksa Jabariyah saat ni tu, dia jadi tak ada pilihan, kena buat lagu tu. Sehingga dia tidak berasa apa-apa lah. Tidak berasa apa dia ni, negatifnya saat ni tu. Tapi bila dia nampak apa dia ni, kebebasan saat ni, dia akan nampak selalu negatifnya kehidupan dia yang terpaksa saat ni tu. Seolah-olahnya apa dia? Seolah-olahnya burung yang pernah terbang di udara tidak akan suka dikurung kembali. Gitu. Maknanya orang yang pernah merasai kebebasan tidak akan suka kembali ke dalam penjara. Lebih kurangnya gitulah. Ada pun orang yang lahir-lahirnya sudah berada dalam penjara, dia tak berasa pun luar tu menarik bagi dia. Tapi bila dia tubik, dia jadi rupanya lagu ni. Gitulah. Maknanya ada kebebasan saat ni tu. Tak apalah, tu berkait dengan masyarakat. Bukan masyarakat. Jiwa lah, mentaliti. Mentaliti manusia berhadapan dengan kebebasan dan ketidakbebasan. Hak lain pula, ni sebenarnya masa habis dah. Kalau Ustaz Awi ada willing apa dia tu, banyak lah. Tak ada lagi, tak apa. Ni dia kata nyatakan perbezaan Jabariyah, Hurriyah dalam kemasyarakatan.
tengok fenomena masyarakat lah. Fenomena dalam masyarakat ni juga ada kepada ni Jabariyah Ijtimai. Nombor 1 dia kata, bukti manusia ni terhad dan tak boleh pilih ialah manusia ni dia terpaksa patuh dan tunduk kepada peraturan-peraturan pemimpin yang ada dalam sesuatu masyarakat. Allati yantami ilaiha wala yughayyaru syai'an minhu. Yang mana Saidah saat ni, pemimpin saat ni tu dilantik, dilantik ataupun kita kata dipilih lah, dipilih. Yantami, bukan. Yantami tu maknanya yang manusia saat ni berada dalam sesuatu masyarakat dan manusia saat ni tidak boleh pilih apa-apa pun daripada perkara saat ni itulah. Maknanya manusia terpaksa patuh kepada kerajaan, kepada pemimpin, kepada ketua sesuatu masyarakat yang dia berada di dalamnya dan dia tak boleh pilih apa-apa pun daripada hal saat ni tu. Okey. Contohnya, dia tidak boleh pilih siapakah yang akan menjadi bapa dia. Gitu. Dia tidak boleh pilih siapakah yang akan menjadi Perdana Menterinya. Gitu lebih kurangnya lah. Nombor 2-nya, manusia ini dia lahir dalam keluarga yang tertentu tanpa pilihannya. Dan dia berada dalam peringkat masyarakat yang tertentu tanpa pilihannya juga. Maknanya kalau dia dilahirkan sebagai anak orang miskin, maka dia jadi anak orang miskin lah. Kalau dia dilahirkan sebagai anak orang kaya, maka dia jadi anak orang kaya. Sebagaimana individu manusia itu juga terhad dan bergantung kepada adat dan ikut-ikut orang sekelilingnya. Yang mana dilakukan oleh masyarakat-masyarakat bersama-samanya lah. Tilka iyan yang itu semua sebenarnya berlaku secara semula jadi, secara automatik boleh juga, tanpa dia menyedari bahawasanya sebenarnya dia adalah terpaksa jadi lagu tu sebenarnya. Maknanya masyarakat dia, contohnya dia dilahirkan sebagai orang Melayu, maka dia boleh bercakap Melayu. Jadi hal tu benarnya dia terpaksa walaupun dia tidak pilih. Contohnya budak-budak lah ni, dia tidak pilih untuk kecek orang putih, tetapi ibu bapa dia bui handset, tengok YouTube, kecek orang putih. Jadi anak dia boleh kecek orang putih juga. Gitu lebih kurangnya. Jadi hal tu benarnya dia terpaksa secara semula jadinya lah jadi gitu. Tidaklah kata dia nak pilih pisau nak ngaji tak. Kita mula nak ngaji bahasa putih tu payah apa, dia ngaji gitu je lebih kurangnya. Jadi itulah antaranya. Masyarakat itulah masyarakat yang tidak boleh dipilih, keluarga yang tidak boleh dipilih. Waqad i'taradal ba'du, jadi ada sesetengah orang yang membantah dalil Jabariyah dalam masyarakat ni. Dia kata ada saja manusia-manusia yang membuat rusuhan, yang membuat revolusi terhadap pemimpinnya, yang membuat orang panggil dia pemberontakan, membuat bantahan boleh juga, revolusi lah, revolusi ataupun mogok akad spanduk tu, tak ingat dekat dia panggil. Jadi revolusi ini adalah bukti kepada kebebasan mereka. Macam saat ni kita kata manusia ni tidak boleh pilih kadang-kadang
Berarti kita berkatakan negara demokrasi ke boleh pilih. Gitu. Ke bebas tu. Cuma yang kata keadaan-keadaan individu yang sedikit ini kata cuma ini hanyalah keadaan-keadaan individu yang sedikit sangat sebenarnya. Tidaklah sampai kepada peringkat umum yang meluas. Jadi yang berkehendak saat ni tu adalah kehendak individu, bukan masyarakat. Masyarakat tu nak jadi lagu mana, hak tu tak boleh dipilih oleh orang perseorangnya. Keluarga tu nak jadi lagu mana tu tak boleh pilih juga oleh orang perseorangnya. Yang boleh pilihnya pilih saat ni itulah. Pilih saat ni. Pilih tu pun bukan masyarakat tapi orang seorang itulah. Dia sahaja yang boleh pilih. Kira-kiranya nak buat apa dia. Okay. Tidaklah sampai kepada hak umum. Maknanya tidaklah kata kalau dia seorang nak maka jadilah ludak. Orang biasa tu orang biasa. Rakyat adalah rakyat. Gitulah lebih kurangnya. Ni hak kebebasan pula dia kata dalam masyarakat. Contohnya ada wasailud dhabtil ijtima'i sa'id fil mujtami'. Min adatin wa taqalid wa a'raf wa qanun wallati tu'tarafu dimniyan bihurriyatil fardi wa darurati tahakkum fiha wa tawjihiha li salihil mujtami'. Adanya cara-cara dalam sesuatu masyarakat yang yang mengawal. Okay. Adanya panduan-panduan yang memandu masyarakat tu berupa adat contohnya, ikutan-ikutan, uruf-uruf, peraturan-peraturan yang mana ia dibuat sebenarnya ataupun ia secara tidak langsung menunjukkan adanya kebebasan individu dan secara mestinya menunjukkan adanya kebolehan untuk dia menentukan sesuatu perkara saat itulah. Adanya cara untuk dia memperbaiki sesuatu masyarakat. Jadi adanya saat itulah ada adat, ada peraturan, ada ikutan, ada uruf kepada itu menunjukkan adanya kebebasan dia kata. Yang keduanya adanya jazaat, maknanya balasan baik lah ni maknanya, ataupun tidak mesti balasan baik, balasan saja. Adanya balasan terhadap perbuatan-perbuatan yang ghairi mutawafiqah, yang tidak berlaku secara kebetulan, dan juga mukafi'ah lil afrad, tidak berlaku adanya balasan dan juga panggil penghargaan, boleh juga penghargaan kepada individu-individu terhadap tingkah lakunya yang bermanfaat, yang mana bersesuaian dengan sistem sesuatu masyarakat saat ni lah. Jadi daripada adanya balasan saat ni, maknanya ada pingat-pingat lah, ada pingat-pingat, ada kita panggil anugerah, adanya piala, adanya lencana dan sebagainya. Ada balasan lah daripada perbuatan dia tu, mengukuhkan lagi bahawasanya ada secara mengukuhkan lagi bahawasanya iftirat asasi andaian yang asasnya ialah setiap manusia. Mengukuhkan lagi andaian yang asas bahawasanya setiap individu dicipta bebas. Kerana kalau dia dicipta secara terpaksa dan tidak boleh pilih, tentulah tidak adanya balasan-balasan saat ni. Gitu. Maknanya kalau dia buat sesuatu benda tu kerana dia kena buat, dia tak boleh tidak buat. Gitu.
Jadi bila tak boleh tidak buat, maka tidak ada apa dia? Tidak ada balasan lah terhadap dia tak boleh buat tu. Dia memang kena buat. Jadi we balasan untuk gapo dia nya memang dia kena buat. Contohnya, kalau ada gapo dia? Kipas angin lah. Kipas angin. Entah ni Ustaz Awi tak mari lagi ke tu link? Tak ada ke? Kau ada dah? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Contohnya, kita ambil kipas lah. Kipas robot. Robot. Kipas ni dia ada angin. Perlu ke kita beri pingat kepada dia hari ni? Kita kata, apa dia? Tahniah kerana berjaya mengeluarkan angin selama 5 jam berturut-turut. Kita pun letak pula lencana. Kita pun letak pula penghargaan, letak bunga-bunga. Tak perlu sebab memang tu kerja dia dah. Robot-robot ni kira-kiranya Jabariyah lah. Jabariyah. Benda-benda makhluk yang majbur, yang tidak boleh pilih takdir dia. Gitu. Ada pun manusia ataupun binatang lah lebih kurang. Binatang pun ada juga sedikit kebebasan. Jadi boleh diberikan penghargaan. Contohnya kuda. Kuda dia derah. Kita beri comel, kita beri makanan gemahan, kita beri apa-apa lah. Kerana apa dia? Natijah dia. Jadi daripada daripada tu adalah fungsi masyarakat lah tu. Masyarakat menghargai. Penghargaan masyarakat terhadap sesuatu tindakan yang dianggap bebas. Gitu. Kalau tindakan itu tidak bebas, sebab apa kita nak beri penghargaannya? Dia memang kena buat lagu tu dah. Gitu. Itu adalah contoh dia lah. Itu adalah contoh dia. Lepas tu ni ada satu ayat panjang sebenarnya. Ni nak copy paste kan? Copy paste lah bubuh dalam ni. Okay. Ni ada bubuh dalam WhatsApp lebih kurangnya. Dia hak ni kira habis dah. Hak sambungin lepas tu semula pula. Okay. Yang adalah soalan lagi. Takrifkan maksud bebas. Apa maksud bebas? Bebas tu maknanya kehendak manusia mampu untuk membuat pilihan terhadap sesuatu ru'yah ataupun sesuatu tadbir. Lepas tu boleh juga tidak membuat pilihan ataupun membuat pilihan sebaliknya. Boleh pilih nak buat sesuatu benda, boleh pilih nak buat sesuatu yang lain, boleh pilih untuk tak sepilih. Okey. Lepas tu ni ada dalam WhatsApp sebenarnya. Sebentar nak mengajar skrin sikit. Biarlah. Tengoklah dalam WhatsApp tu ada lebih kurangnya. Ni ayat ada orang tulis. Cuma dia tulis tu agak pelik sikit lah. Agak pelik. Tidaklah pelik mana mata nak tukar. Ni. Tak ada. Tak boleh nak buka dalam ni. Tak apalah. Jadi dalam WhatsApp tu ada nak tulis tu. Dia kata dia ada eksperimen tentang kebebasan manusia. Yang mana dia tanyalah contohnya, adakah mereka fikir saya boleh memotong kaki saya sendiri dengan gini. Kita copy paste ni. Mudah sikit. Mana delete. Bubuh sini. Bentar. Buka barulah mudah. Hot ni bukti dulu. Microsoft Word. Okay. Hot ni.
lebih kurangnya. Jadi hak ni dah habis dah. Hak ni dia macam ada ayat dia lah ni. Ayat nak ayat pasal bebas tidak bebas ni. Dia kata gini. Dia ada satu eksperimen tentang kebebasan manusia. Contohnya dia tanya, adakah saya boleh potong kaki saya sendiri dengan gaji? Gaji mesin tu lah. Gaji mesin tu. Jadi orang yang baru belajar falsafah dia akan pilih jalan-jalan yang tidak kiranya mengikut Jabariyah lah. Kiranya mereka akan kata secara semula jadinya manusia ada pilihan. Biasanya orang yang baru belajar falsafah dia akan kata manusia ada pilihan. Dan mereka akan kata mestilah boleh kita pergi beli gaji tu kalau kita nak. Maknanya mudahnya kalau dia nak beli tu. Lepas tu dia boleh pilih saja dengan untuk mengisinya dengan minyak. Dia boleh cuah minyak atas besi-besi dia. Lepas tu ikat kaki dia. Lepas tu ambil ambil ubat biar jadi tak sera, biar jadi kebah. Lepas tu kerak kaki dia. Gitu. Mengikut orang yang baru belajar falsafah, mereka akan kata boleh. Gitu. Jawapan yang kita akan beri ialah dia sendiri tidak akan buat sesuatu benda yang akan menyebabkan dia jadi sakit mental disebabkan oleh nak buat perkara-perkara saat ni lah. Maknanya mengambil kira dia tu masih lagi bukan orang yang sedang sakit mental dan juga tidak mungkin pun dalam mana-mana cara yang bermakna dia tu pergi ke arah orang yang jadi sakit mental. Maknanya dengan persediaan yang dia ada, maknanya sebagai kebebasan dia lah, dia tidak boleh pun akan buat memotong anggota-anggotanya saat ni itulah. Tidak boleh potong anggotanya saat ni sendiri tu. Kerana dia tidaklah mempunyai masalah-masalah mental saat ni yang membuatkan dia melakukan apa yang berlaku seterusnya. Gitu. Maknanya memanglah boleh kita kata dia nak gerak kaki, tapi sebenarnya tak boleh. Sebab nak boleh kerja dia orang tu gerak kakinya sendiri, kena mesti nombor satu sekalinya dia tu sakit mental dulu. Dia tu kena nyusah-nyusah payah nak pergi pula. Jadi dia ni tidak lagu tu. Jadi bila dia tidak lagu tu, maka tak akan jadi gitu. Okay. Jadi dengan cara yang sama, kita katalah di sini link tu tukar dengan gold. Dengan cara yang sama, kamu ataupun saya tidak akan jual emas yang kita ada. Kalau kita ada emas lah, contoh. Kita tidak akan jual tiket kita untuk pergi kepada revolusi industri yang keempat. Dan ini tidaklah bermakna bukan. Ini bermaknanya ia adalah satu point, satu titik permulaan yang tidaklah hanya menjanjikan kekayaan pada masa akan datang, tapi benda-benda yang lain juga. Macam kita kata kita lebih cerdik daripada orang lain, apa-apa dia itulah. Jadi tidaklah kata hanya satu kegilaan yang kita panggil sakit mental benar lah sahaja yang menyebabkan kita akan jual emas kita, contohlah, ataupun tukarlah apa-apa. Sebenarnya ni ayat copy paste sebenarnya, yang mana boleh saja kalau kita nak tukar benda tu dengan gol lain. Okay. Jadi nak ayat kata dia tak sejual lah ni. Dia tak sejual sesuatu benda. Contohnya kita kata sini tukar apa dia? Tukar sesuatu perkara lah yang sangat bernilai kira-kiranya. Okay, jadi hanya kegilaan akal sahaja yang boleh membuat kita jual emas yang kita ada. Jadi lah ni kita tidak mempunyai masalah tu. Jadi tidak akan ada keadaan dan juga kemungkinan yang mana emas kita akan dijual ataupun akan berlaku penjualan harga murah padanya. Jadi bila lagu tu tidak ada benda yang nak bimbang lah. Sebab tidak ada pilihan, tidak ada option dan juga tidak ada kemungkinan yang mana kita akan buat lagu ni ataupun lagu tu.
Sebabnya tak akan jual bermakna tak akan jual. Gitu. Kita tak boleh nak menyalahkan diri kita. Kita tak boleh nak hilang tidur. Sebab apa dia? Ilusi-ilusi tentang adanya kemungkinan kepelbagaian dan macam-macam itulah. Sebab pada asalnya memang tak ada pun perasaan itu. Tak ada langsung pilihan-pilihan lain tu. Jadi kita tak perlulah jadi tak boleh tidur malam. Sebab bendanya tak ada pun. Jadi emas kita tidak dijual, tidak akan dijual dan tidak pernah dijual. Jadi tak seimbang lah. Gitu. Jadi ini adalah satu jenis deterministik ataupun kita panggil Jabariyah lah. Terlalu lebih sangat dalam tidak ada pilihannya. Okay. Dia kata lebih kurangnya macam dengan orang yang nak tahan matahari daripada naik lah. Contohnya dia pergi tepi pantai, dia pun nak suruh biar matahari tak naik. Padahal matahari tu akan naik juga kat mana-mana pun. Jadi waktu tu tak boleh nak gapo lah. Tak boleh nak gapo. Jadi setakat tu lah dulu lebih kurangnya pasal masalah ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.